Salam sejahtera. Hari ini kita bincang topik gerakan graf. Jadi, pertama kita akan bincangkan bagaimana mentafsirkan graf jarak lawan masa, ya. Kedua, hubungan kecurunan graf dengan laju. Dan ketiga, kita akan bincangkan rumus laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Pertama, bagaimanakah mentafsirkan graf jarak lawan masa, ya? Jadi awak lihat graf seperti ini. Pertamanya, daripada 0 hingga 1 jam, ya. Jadi ini ya laju seragam. Boleh? Laju dia sama. Jadi laju seragam ini adalah kecurunan graf jarak lawan masa, ya. Baik, yang kedua mendata adalah apa? Maksudnya kita tafsirkan supaya kereta itu atau kenderaan itu berhenti. Baik, berhenti, ya. Okey, lepas kenderaan itu berhenti dari jarak 80 hingga 120, dia bergerak dengan laju seragam. Dalam berapa jaraknya? 120 tolak 80 kilometer. Jadi dapat 60 kilometer. Okey, nampak konsol cikgu? Penunjuk ni. Selama 1,5 jam. Jadi 3 tolak
dikalikan dengan 1.5. Jadi kita dapat 1.5 jam atau 1,5 jam. Okey, lepas tu jadi apa? Apabila kenderaan itu bergerak daripada asalan bandar P sampai dia bergerak ke bandar Q. Lepas tu kita tafsirkan dari bandar Q ke paksi X, maksudnya dia kembali ke bandar P. Boleh? Untuk graf jarak lawan masa, ya. Jadi ini adalah laju seragam. Maksud dia berpatah balik ke bandar P. Boleh? Jadi laju seragam daripada masa 0 hingga 1 jam. 1 jam hingga 1,5 jam dia berhenti. Sambung balik perjalanan dia sejauh 60 km dalam masa berapa? 1,5 jam dengan laju seragam. Jadi kita boleh cari laju dia. Lepas tu dia kembali daripada bandar Q ke bandar P. Baik, kita bincang tentang kesurunan graf jarak masa. Baik, ini perubahan apa? Perubahan jarak. Perubahan jarak atau perbezaan jarak. Ini perubahan masa. Ini koordinat X1, Y1, kita boleh terbitkan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maka kesurunan ni adalah sama dengan perubahan jarak bahagi perubahan masa. Dan dia sama dengan laju. Boleh? Inilah rumus yang diterbitkan daripada kecurunan. Maka kita dapat simpulkan kecurunan graf jarak bagi masa adalah koordinat Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, dari sini kita akan dapat dia punya rumus laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jelas? Jadi jarak tu mesti dibahagi dengan masa.
maka dia perubahan jarak dan perubahan masa ini adalah sama dengan persamaan yang punya kecurunan kan. Y sama dengan mx campur C. Itu untuk persamaan garis lurus kan. Jadi yang ini sama juga. Kecurunan sama dengan jumlah jarak bahagi masa. Jadi kita lihat contoh soalan. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan satu zarah titik P dan titik Q dan berpatah balik ke titik O ataupun titik P. Dia balik-balik. Jadi A, hitungkan jarak zarah bergerak dalam 2 saat pertama. B, berapakah laju seragam zarah dalam 4 saat berikutnya? C, hitung laju zarah dalam 4 saat terakhir. Hitung laju purata dalam meter per saat bagi keseluruhan perjalanan zarah itu. Baik, kita bincangkan yang A. Hitungkan jarak zarah bergerak dalam 2 saat pertama. Okey, berapakah jarak dia? 2 saat pertama maksudnya 0 hingga 2 saat. Jadi berapa jarak dia? Okey, ada yang dapat? Jadi berapa ni? 5 meter. Jadi unit dia ada tulis di sini. Okey, seterusnya. Berapakah laju seragam zarah dalam 4 saat berikutnya? 4 saat berikutnya yang mana? Daripada graf 2 saat hingga 6. Jadi laju seragam ni jarak bagi masa. Itu kecurunan graf lah. Jadi kita lihat koordinat dia. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maka kita akan dapat 1.7 meter per saat. Kita boleh semak guna kalkulator, betul tak? 1.7 meter per saat. Betul Seterusnya, laju zarah dalam 4 saat terakhir. 4 saat terakhir antara 6 saat hingga 10 saat. Kita gunakan rumus. Laju sama kecurunan graf sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1.
maka kita akan dapat 3 meter per saat. Negatif ni maksudnya dia balik kembali. Ataupun kita boleh tulis 3 meter per saat. Seterusnya, laju purata. Kita gunakan rumus apa tadi? Laju purata sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa. Maka kita kira jarak dulu. Dia ada 12 tolak 5. Yang mendatar ni kita tak kira sebab dia berhenti. 12 tolak 5 campurkan dengan 12 tolak 0. Boleh? 12 tolak 5 tambahkan 12 tolak 0. Maka kita akan dapat 19 meter. Okay, seterusnya masa. Jumlah semua 10 saat. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa yang dia ambil oleh kenderaan itu. Ataupun zarah tu. Untuk konteks soalan ini berkaitan dengan zarah, atom ataupun benda yang halus seperti cahaya. Jadi kita dapat 1.9 meter per saat. Okey, mari kita cuba soalan ni. Graf jarak lawan masa di bawah menunjukkan perjalanan sebuah van dari destinasi A ke destinasi B dalam tempoh 90 minit. Uraikan gerakan van itu dalam 20 minit yang pertama. Kedua, hitungkan laju dalam kilometer per jam bagi 30 minit terakhir. Okey, mari kita cari laju. Gerakan van ini maksudnya kita kena sebut jarak dia dan kita sebut masa dia dan laju dia. Boleh? Okey, cuba buat dalam 1 minit untuk setiap soalan. Yang 90 minit ni awak tukar jadi 80. Ikut graf ni 80.
Bukan 90 Cik betulkan. Oh, boleh tengok modul yang cikgu beri Tapi sebelum tu awak cuba dulu Siapa yang dapat A? Soalan A, berapakah kilometer per jam? Okey, dapat 5 kilometer. Okey, itu jarak. Okey, betul. Masa nak uraikan, awak kena jelaskan semua tu Urai itu maksudnya mesti ada jarak, mesti ada tempoh. Lepas tu awak cari laju dia Laju sama dengan jarak, dan 25 km awak dapat tu bahagi dengan masa. Boleh? Jadi dapat 25 kan? Kilometer. Iaitu daripada graf ni, awak lihat dia mula dari 0 minit hingga 20 minit kan? Jadi 60 tolak 35 Bahagikan dengan 20 minit bahagi 60 Sebab minit kita nak tukar kepada jam. Sebab unit bagi laju kenderaan adalah kilometer per jam. Bukan kilometer per minit Awak tengok meter kenderaan ayah kamu ataupun abah kamu kan, awak lihat dalam meter tu ada kilometer per jam kan. Jadi minit kena tukar kepada jam. Di sini minit ni. Boleh? Jadi awak mesti bahagi 60 untuk tukar kepada jam. Jadi lepas tu soalan suruh huraikan. Jadi awak huraikan macam ni. Van bergerak sejauh 20 km dalam tempoh 20 minit.
Boleh? Lepas tu awak bahagikan, dapatkan laju antara jarak bahagi masa kan. Nanti awak tulis dengan kelajuan 75 km per jam. Bentuk lain awak tulis kilometer J-1. J-1 tu maksudnya kilometer bahagi jam. Boleh? Maksudnya awak boleh tulis kilometer per, awak buat bahagi J. Atau awak boleh tulis kilometer J-1. Okey, seterusnya hitungkan laju dalam kilometer per jam bagi 30 minit terakhir. Okey, laju sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Atau maksudnya jarak akhir tolak dengan jarak awal. Bahagikan dengan masa akhir tolak masa awal. Okey, berapa dapat? Tahu soalan B ni apa soalan dia? Hitungkan laju dalam kilometer per jam bagi 30 minit terakhir. 30 minit terakhir yang mana? Di antara 50 hingga 80. Okey, cuba carikan berapa laju dia. Okey, dapat? Okay, laju sama dengan jarak akhir dia 100 tolak dengan 60. Yang ni atau 50 hingga 80 kan. Lepas tu masa akhir tolak masa awal 80 tolak 50. Ini bahagi 60. Okey, semua dapat Dapat semua Okey. Okey, excellent. Mudah kan? Kita guna je rumus laju sama dengan apa dia? Jarak akhir tolak jarak awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. Lepas tu lihat unit dia. Kalau tengok dekat paksi X ni minit. Lepas tu dalam soalan mahu jawapan dalam unit kilometer per jam mesti bahagi 60 Maksudnya minit mesti tukar pada jam. Ini dia punya trik kat sini soalan selalunya. Boleh? Kalau saat selalunya kalau zarah tu dia meter per saat unit dia. Sebab zarah tu terlalu cepat
Dia tak perlu kira dalam kilometer per jam. Ini untuk kenderaan saja. Untuk zarah, unit ni selalu meter per saat. Kita kira tadi 1.7 meter kan. Kalau 1.7 meter, dalam masa 1 saat dia dah sampai. Seperti laju cahaya. Kita selesai buat penyelesaian masalah bagi soalan ni. Graf jarak lawan masa di bawah menunjukkan perjalanan dua buah kereta. Graf ABCD mewakili kereta biru dari bandar 1 ke bandar 3. Dan graf ST mewakili kereta merah dari bandar 3 ke bandar 1. Jadi awak dapat bayang kenderaan itu bagaimana? Biru dari bandar 1 ke bandar 3. Kereta merah dari bandar 3 ke bandar 1. Awak lihat graf tu dia bersilang kan? Apa maksud dia bersilang? Dia bertemu. Kedua-dua kenderaan itu bertolak pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. Nyatakan tempoh masa kereta biru berhenti. Jadi kita tafsirkan mana dia yang berhenti. Di berapa masa berhenti? 8.30 hingga 9.30 kan? Jadi 1 jam kan? Senang Lepas tu diberi laju purata kenderaan biru itu bagi perjalanan daripada bandar 1 ke bandar 3 ialah 50 km per jam. Hitungkan nilai H. Okey, sebelum soalan sebelum ni, dia beritahu ataupun dia tanya laju kan? Sekarang diberi laju. Tapi awak kena cari jarak. Jadi awak perlu apa lakukan? Awak perlu lakukan kaedah asas algebra. Kita guna rumus apa? Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah waktu atau masa. Jadi laju purata sama dengan, dia kata bandar 1 ke bandar 3. Bandar 1 ke bandar 3. Jadi jumlah jarak dia H dibahagikan dengan masa. Masa tu mesti dalam berapa jam kan? Tapi kita lihat di sini sistem 24 jam. Jadi kita kena kira daripada pukul 8 pagi hingga pukul 11. Berapa jam? 8, 9, 10, 11. Jadi 3 jam kan? Jadi laju purata sama dengan D ataupun H bagi 3. Tulis H lah sini. H bagi 3. Dia beri soalan 50 km per jam kan? Sama dengan D bagi 3.
Kita gunakan asas algebra, kaedah asas algebra. Kita dapat 150 kilometer. Okey, boleh? Okey, lepas tu dia tanya untuk soalan C, kedua-dua kenal itu bertemu di bandar 3. Bertemu tu maksudnya bersilang lah. Di sini di bandar 3 Hitungkan jarak dalam kilometer dari bandar 3 ke bandar 1. Ini maksudnya ujung ke ujung ni bandar 1 dan bandar 3. Jadi dia bertemu di bandar 2 kan? Yang ni. Bandar 2. Sebab bandar 2 ni di tengah-tengah perjalanan. Dia ubah bandar 2. Jadi hitungkan jarak dalam kilometer dari bandar 3 ke bandar 1. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kita tulis dulu koordinat dia sini. Okey. Jarak bandar 3 ke bandar 2. Bandar 2 ni tengah-tengah Yang kita dapat dia 150 kan? Tolakkan dengan 50. Maka kita dapat berapa? 100 kilometer. Okey, yang kedua ditanya pada pukul berapakah kedua-dua kenderaan itu bertemu. Jadi sebelum kita cari pukul berapa dia bertemu, kita kena cari yang ni T dia. Masa dia. Okey, berapa masa kecuranan untuk MT? Yang ni kita boleh cari kecuranan MT sama dengan ST. Okay, nampak graf tu? Kecuranan MT sama dengan kecuranan ST. Maka kita boleh dapatkan nilai T yang bersilang ni. Okay, berapakah kecuranan MT? Kita gantikan rumus Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 Okey, jadi MT
kita boleh guna sifar tolak 50 dan 1.5 tolak T. Okey. Mula kita tulis koordinat dia dulu. Dan yang ni kita ganti T sebagai masa dia. Okey. Jadi 1/5 ni maksudnya 1 jam setengah. Kita kira daripada pukul 8 pagi hingga pukul 9.30 kan? 1 jam setengah. Lepas tu kesusunan ST, sifar kita tolakkan dengan 150. Lepas tu bahagikan dengan 1.5 tolak 0. Okey, kita gunakan kaedah algebra. Kita dapat T-nya sama dengan 1 jam. Okey. Jadi masanya pukul berapa kalau 1 jam? Sebab dia nak pukul berapa kan? Dalam sistem 24 jam. Okey, berapa? Pukul apa? 9. 9 pagi Jadi kita tulis dalam sistem 24 jam 0900. Lepas tu kedua-dua kena itu bertemu jam 0800 tambah 1 jam sama dengan jam sifar 9 sifar atau pukul 9 pagi untuk sistem 12 jam kan? Okey. Boleh ada soalan? Okey, tak ada. Kita pergi kepada graf laju lawan masa Jadi kita cuba bezakan antara graf jarak lawan masa dengan graf laju lawan masa. Apa beza dia?
Okey, graf laju lawan masa pula. Okey, apa beza dia? Kita lihat. Jadi, graf laju lawan masa ada pecutan, iaitu perubahan laju. Kita lihat terus ke sini. Okey, mari kita tafsirkan graf laju lawan masa. Kita lihat ada kecurunan antara 0 ke 80. Apa maksudnya tu? Maksudnya laju dia bertambah. Maksudnya ada pecutan. Jadi satu zarah daripada jarak 0 hingga ke 80 dalam satu saat, laju dia bertambah. Jadi 80 meter per saat. Boleh? Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 80. Dia bertambah dalam masa satu saat. Dan ini adalah kecurunan graf laju bagi lawan masa. Atau laju bagi masa lah. Okey, yang ini maksudnya apa? Tadi graf jarak lawan masa berhenti kan? Tapi untuk graf laju lawan masa adalah laju seragam. Dia tak berhenti, dia bergerak, tapi laju tu sama aja. Maksudnya dalam 1 jam setengah atau 1.5 saat, dia bergerak dalam kelajuan 80 meter per saat. Maksudnya tiada pecutan. Pecutan dia sifar. Boleh? Okay, lepas tu dia pecut lagi, maka laju dia bertambah dalam masa 1.5 saat. Boleh? Lepas tu zarah itu nyah pecut. Atau laju dia berkurang. Jadi laju dia berkurang. Nyah pecutan. Boleh? Jadi graf laju lawan masa, kalau ada kecurunan, laju dia bertambah. Jika dia mendatar atau graf itu selari dengan paksi X, maka dia laju seragam. Tiada pecutan. Lepas tu, nampak kecurunan seperti ini, dia adalah nyah pecutan. Maksudnya, pecutan dia berkurang. Maksudnya laju dia berkurang lah. Daripada 120 meter per saat
Dia berkurang hingga menjadi sifar meter per saat. Ini sama juga untuk dapatkan kecurangan graf laju lawan masa, perubahan laju bagi perubahan masa. Sama juga macam graf jarak lawan masa, tapi dia perubahan laju, bukan perubahan jarak. Bahagi dengan perubahan masa. Sama juga rumus dia, kita akan dapat laju akhir tolak laju awal bagi masa akhir tolak masa awal. Sama dengan pecutan. Okay, apa kaitan terluas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dia lalui? Maka, untuk graf laju lawan masa, kita tak dapat cari jarak secara terus. Sebab faksi Y dia laju kan. Jadi kita nak cari jarak, kita mesti cari luas di bawah graf. Okay, kita kirakan jarak yang dilalui oleh zarah ini. Jadi macam mana jarak dilalui sama dengan luas bawah graf. Ini yang bentuk pertama ni sifar hingga 1.5 saat ini dia bentuk trapezium kan. Jadi kita guna rumus trapezium. Okay. Apakah rumus trapezium? 1/2 A tambah B darab T. T itu tinggi kan? A itu apa? Sisi yang selari dengan B kan? Lepas tu A tambah B. Jadi kita cari luas bawah graf, luas trapezium 1/2 darab dengan 0.5 kan. Tambah dengan 1.5 darab dengan tinggi dia 80. Ini tinggi dia 80 kan. Yang sisi ini selari dengan sisi bawah ni kan. Berapakah sisi ini? 1.5 tolak 1 kan. Dapat 0.5 kan. Tambah dengan B. Itu sisi yang selari dengan A. Yang ni kan. Jadi sisi B ni 1.5. Okay, seterusnya. Luas bawah graf bentuk trapezium ini. Okay, berapakah luas trapezium B ini? Satu per 2 darab apa? Lapan puluh tambah 120 kan.
Darab tinggi dia berapa? 3 tolak 1,5. Dapat 1,5 kan? Yang ni. Boleh? Okey, seterusnya bentuk segitiga. Okey, berapakah luas ini? Setengah darab tapak darab tinggi. Okey, berapakah setengah darab tapak darab tinggi? RM60. 60. Okey. Yang lain ada dapat sama tak? Jadi 1/2 darab 1 darab 120 kan? Dapat 60 kan? Lepas tu kita buat apa? Tambah semua ya. Luas bawah graf sama dengan A tambah B tambah C. Maka kita akan dapat jarak bagi gerakan zarah itu. Jadi kita tambah semualah Okey, itu kedua. Pertama kita dah tafsirkan graf, kedua kita cari luas bawah graf bagi graf laju lawan masa. Ketiga rumus laju purata Okey, sama juga laju purata sama dengan jumlah jarak dilalui bagi jumlah masa diambil. Okey, jumlah jarak yang dilalui kita dah cari tadi kan? Luas bawah graf tadi. Maka kita bahagikan dengan masa. Masa dia 4 saat. Boleh? Okey, seterusnya kita lihat contoh ni. Hitungkan jumlah jarak dilalui zarah dalam masa 10 saat. Dalam 10 saat maksudnya kita kena cari luas bawah graf ni semuanya. Okey, ni ada bentuk trapezium kan? Yang ini ada bentuk trapezium kan? Okey, kita bagi dua lah. A, yang ini A tambah B. Boleh? Kita tak boleh buat sekali sebab tak ada rumus dia kan? Jadi kita kena bagi dua. Bentuk trapezium tambah dengan bentuk trapezium. Okey, trapezium pertama berapa luas dia? 1/2 darab. Okey, A dia berapa? 18 tambah 36 kan? Yang selari ni A dan B lah Okey, lepas tu ini tinggi dia Okey, tinggi dia berapa? 4. Okey, lepas tu tambah dengan B ataupun luas bawah graf yang kedua. Bentuk trapezium. Okey. Tambah dengan setengah darab AB. Okey, apa A dia? Kita tengok yang selari Sisi yang selari yang ini iaitu A dia 18, B dia berapa?
33 33. Kalau modul awak ada tulis 36, awak tulis 33 Oh, betul kan? Sebab dia sampai 33 Betul kan? Okey, kita semak guna kalkulator, betul tak? Okey, luas pertama 108. Luas bawah graf yang kedua atau B 153. Okey, cuba cek ataupun periksa guna kalkulator masing-masing, dapat tak 108 tambah 153? Dapat Okey, campurkan dapat 261 meter. Okey, lepas tu kita cari laju purata Okey, semua dapat Kita cari laju purata pula. Okey, apa dia tanya? Berapakah laju purata zarah dalam meter per saat dalam 10 saat? Jadi kita kena cari jumlah jarak tadi, kita bahagikan dengan jumlah masa. Maka 261 bagi 10. Okey, dapat berapa? 26.1 meter S kuasa 2. Mengapa kuasa 2? Sebab jumlah jarak tadi meter kan. Lepas tu masa dia saat. Kalau pecutan dia ni negatif 2 ataupun perubahan laju. Yang ini boleh tulis S negatif 1 saja. Jika pecutan baru tulis S negatif 2. Okay, betul Jadi masa tadi M, masa tu S, jarak dia M Jadi M per S negatif 1 saja. Dia ada negatif 2 Negatif 2 ni kalau ditanya perubahan laju. Perubahan laju tu pecutan
Jadi awak betulkan Okey, kedua, laju seragam dalam kilometer per jam. Okey, ini kenderaan pula. Jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui dalam tempoh 7 jam. B, huraikan gerakan kereta dalam tempoh 2 jam pertama. Okey. Pertama, kita cari laju seragam dia, iaitu yang mendatar kan, 6 km per jam. Okey, lepas tu kita cari jarak macam biasa, cari luas bawah graf. Okey, di sini ada 3 bahagian trapezium, segi 4 tepat dan segitiga. Jadi 1/2 80 campur 60 darab 2 tambah panjang darab lebar untuk segi 4 tepat 60 darab 2 tambah segitiga luas segitiga setengah darab tapak ataupun darab tinggi darab tapak, iaitu 4 atau 7/4 7/4 dapat 3 kan. Kita guna kalkulator dapat berapa jumlah jarak? RM350. 350 350 kilometer. Ni unit dia kilometer Okey, kilometer. Lepas tu kita huraikan. Apa yang kita nak huraikan? Kita huraikan tempoh dia dan kadar perubahan. Kadar perubahan tu pecutan dia lah. Okey, kadar perubahan laju itu adalah dengan laju awal dibahagi dengan masa akhir tolak dengan masa awal, iaitu 60 tolak 80 bahagi 2 tolak 0 sama dengan negatif 10 km per jam kuasa 2. Maka kereta itu mengalami nyah pecutan pada kadar 10 km per jam kuasa 2 dalam tempoh 2 jam pertama.